Okey geng, tak puas hati lah nak habiskan juga. Okey, so kita pergi kepada next counter B plan. Okey, so B plan. Alah-alah kita tunggu subuh. Ni pukul 5.30, 5 suku pagi ya. Okey, so B plan dia datang daripada atas nah. So kurang menarik untuk kita buat sebagai counter watchlist. Alright. So walaupun counter itu start volume kita tengok bulan April ni yang sangat banyak, okey, sangat berbeza, tapi sebabkan dia datang daripada atas, saya jarang sangat nak buat pemindahan counter macam ni. Tapi kalau anda nak cuba boleh, tak ada masalah. Okey, so anda boleh tengok lah apa perbezaan counter-counter yang watchlist yang saya bagi. Maksudnya saya suka yang daripada bawah kemudian dia naik, bukan daripada atas kemudian dia turun dan dia naik. Dan mentaliti manusia, okey, akan bagi tahu bahawa counter ni dah tu. Counter ni daripada atas ni, so dia turun nanti dia akan naik balik dekat atas ni. Itu selalu adalah mentaliti manusia, okey. Manusia akan berfikiran macam tu. Normal, saya pun macam tu dulu. Tapi based on the experience, kita akan faham, okey. Okey, so kita pergi ke next counter. Sesol. Sesol dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna lagi. Okey. Alright. Okey, so sesol pula. So kita tengok dia punya perbezaan volume tak ketara sangat. Dulu pun ada tinggi, okey, sekarang pun lebih kurang yang sama dulu, dan dia masih berada di bawah paras yang paling tinggi dulu. Okey, so saya tak ambil counter ni. iTronic. Okey, kita pergi iTronic. Pun tak apa cantik sebab dulu pun volume banyak, so sekarang ni pun volume lebih rendah daripada dulu. So kita kira macam mana. Dah lah dia tak naik lebih pada yang high dulu, so agak risiko lah. Okay, so kalau nak cuba boleh, nak cuba beli kan, boleh. Pelikan. Okay, so kalau kita tengok Pelikan pun sama, datang daripada atas dan volume start bermula pada 2020. So sini mula naik dan dia turun balik di bawah paras permulaan. Okey, kenapa saya tengok sekali imbas terus saya tak ambil? Okey, contoh kita tarik macam ni kan. Yang pertama saya tahu volume dia bermula dekat 2020. So mana permulaan kenaikan? Dekat 27 sen. Jadi dia nampak naik tak? Nampak macam naik lah. Dia pernah apa ni? Dia mencipta new high, ada dah lama dah tak cipta new high. So dah lama dah tak cipta new high. Kemudian dia pernah tak turun di bawah paras kenaikan? Dekat sini paras dah. Pernah lah. Jadi saya sekali imbas pun saya dah kata okey, saya tak ambil contoh ni. Alright. P-Trans. Okey, so P-Trans ni pun volume tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan volume. Jadi saya kategorikan dia sebagai counter sideways. Dan saya kenal counter ni daripada dia di listing IPO lagi. Perak transit kan. Saya orang Perak, saya tahu lah. Okay. So memang saya kenal counter ni. Saya dah follow lama lah counter ni. Okay. Heboh dengan counter ni. Tapi daripada segi teknikal yang saya nak buat selection, tak ada benda yang menarik yang saya jumpa dekat situ. Ni apa nama ni? Denounce. Okey, so kita tarik sepanjang 3 tahun. Nampak? Ada perbezaan volume? Sama. Dulu dengan sekarang sama. Kalau anda nak pilih dekat sini, starting daripada bulan Februari, boleh, tak ada masalah. Tapi anda kena tengok, dia pernah buat high dulu. 752. Yang ni pun akan saya cerita nanti. Kenapa saya perlu tengok yang lepas punya high. Okey, maksud dia, kalau sebelum ni dia pernah sampai ke harga 75. Okey, bila dia pernah sampai 75, maksudnya ada transaction dekat situ, ada pembelian dekat situ, ada penjualan dekat situ. Jadi, of course lah ada orang yang masih hold ataupun dia beli counter pada harga sekian. Okey, dan nanti saya akan cerita lebih detail. Okey, so part by part. Okey, so kita fokus dulu kepada faktor pemilihan counter, ciri-ciri counter yang uptrend. Okey, so kalau kita ambil daripada sini pun bagi saya tak adil sebab dekat sebelum ni pun volume dia sama, lebih kurang sama. Okey, jadi macam ni bagi saya kategori yang
bukanlah sangat menarik untuk kita buat watchlist. Alright, itu ikhlas daripada saya. Mungkin experience akan mengajak anda lebih detail lagi selepas ini. Okay? Hypebeast. Oh, lama saya tak tengok kontor-kontor ni. Alright, so Hypebeast kalau kita tarik sepanjang 3 tahun pun tak ada perbezaan volume yang nyata. Okay? So bila tak ada perbezaan volume yang nyata dan kita nampak dia bukanlah menaik. Okay? Dan bukanlah datang daripada bawah dan naik. Kita nampak dia seakan naik kemudian buat penurunan yang begitu drastik dan cuba untuk mengaburi. Bagi saya dia cuba untuk mengaburi mata orang yang bagi nampak dia ni macam nak naik. Itu bagi saya lah. Bagi anda kalau anda nak cuba masuk boleh, tak ada masalah. Okay. Kemudian kita pergi kepada KUB kemudian R sawit. Okey, yang ni boleh dikategorikan sebagai counter yang di dalam watchlist. Okey, sebab apa saya kata macam tu? Okey, mari saya explain serba sedikit. Okey, yang pertama dia kalau kita kira volume, memanglah volume dekat sini nampak lebih daripada volume-volume sebelum ni. Tapi kalau kita ambil sepanjang daripada 2009 pun still lagi dia berada di atas paras yang terdahulu. Maksudnya dia sentiasa mencipta new high. Cuma kalau kita ambil lah paras permulaan dekat sini, dia pernah turun di bawah paras permulaan. Cuma tak adil juga kalau kita nak kira dekat situ. Sebab apa? Dia datang dengan volume yang baru dekat sini. Okay, so once dia datang volume baru, so kita ambil dia permulaan yang baru. Okay, dan dia ada ciri-ciri kenaikan itu. So kita boleh letak dia sebagai watchlist. Okay, R sawit. Okay, so untuk R sawit ni pun untuk R sawit pula, macam saya kata tadi, dia datang daripada bawah, dia datang daripada atas dan dia cuba untuk naik. So sini adalah permulaan kenaikan. Jadi kita tengok permulaan kenaikan dekat sini. Yang pertama, dia pernah turun di bawah paras permulaan kenaikan. Dan yang kedua, dia dah lama tak cipta high, lebih daripada 3 bulan. So kurang menarik lah. Alright, dapat lah. So kita kena faham balik apa ciri-ciri kaunter pemilihan tadi. SDS, saya tak biasa dengar nama kaunter ni. Okay, IPO baru. Okay, so macam saya kata tadi, IPO better ambil lah lebih daripada setahun. So kalau nak juga masuk, bagi saya lah technical analysis dia tak berapa nak tepat lagi. Okay, so kita bagi dia lama lagi. Kita bagi tempoh yang jauh lagi kepada dia. Sebab masih banyak lagi counter lain. Bukan counter tu saja ada. Okay, kita ada banyak lagi pemilihan counter. Okay, Bahvest. Kalau dah tak ada sangat counter, tak apalah ambil. Dan mungkin boleh dijadikan intraday counter. Apa yang saya tunjuk kepada anda ini adalah bagaimana cara untuk kita buat filtering counter untuk kita nak buat watchlist. Teknik belum ajar lagi. Okay. Alright, so tak ada sangat perbezaan volume dekat sini. Kalau ada pun dekat area Julai. Okay, so macam saya kata lah, counter ni kalau dia datang daripada bawah sideways tiba-tiba dia naik, contohnya yang ni tak ada, semua ni bawah dan dekat sini mula naik, mungkin itu saya sangat suka. Dan anda pun nanti anda akan jadi suka kalau anda faham apa yang saya cuba terangkan kepada anda. Okay, sebab ini bukan dia datang daripada bawah. Saya selalu cakap, biar kita tengok dia datang daripada bawah dan volume baru masuk dan dia ada kenaikan. Yang tu cantik. Kalau dia memang daripada atas dan sekarang turun, cuba untuk naik dan tak break pun, tak close pun atas high yang terdahulu, bagi saya agak berisiko untuk anda jadikan dia sebagai watchlist. Saya tak kata risiko untuk anda beli, tapi agak risiko untuk dijadikan sebagai satu watchlist counter. Alright, so Bahvest, Minho. Alright, Minho ni sama juga, dia main daripada atas, tiba-tiba dia cuba nak buat comeback. So once dia nak buat comeback sekalipun, okay, kita tengok yang high terdahulu, dia tak berjaya potong pun high yang terdahulu ni. Kalau dia dah berada di atas high terdahulu, mungkin ia lebih menarik lah. So saya tak ambil lah counter ni. So kalau kita tengok di mana volume bermula pun, bermula Disember. Jadi kalau kita ambil bermula Disember ni, maksud dia mula naik pada harga sekitar 255. Okey, dia mencipta new high lah. Dia nampak naik lah, mungkin nampak naik lah.
Yang kedua, dia mencipta new high tak? Ya, cipta new high. Okay. Dan dia pernah turun tak di bawah paras kenaikan. So once dia pernah turun jadi bawah paras kenaikan, dia jadi tak perfect. Maksudnya tak opportune lah, tak opportune, faham tak? Okay, cuma mana nak cakap kurang sempurna. Okay, T7 Global. Alright, nampak macam cun. Tak. Nampak macam cun tapi tak. Sebab apa saya kata tak? Okay, yang pertama volume tak ada beza. Yang kedua, kita nampak dia bukan uptrend, bukan downtrend, dia sideways. Okay. Yang ketiganya, dia masih berada di bawah paras resistance. Dia belum dikategorikan sebagai counter yang menarik. Tapi untuk intraday boleh. Ni maksud saya untuk watch list. Boleh lah. So, kalau nak masuk intraday, nanti kita cerita teknik intraday. Ini bukan teknik intraday. Ini untuk kita nak buat pemilihan counter dijadikan sebagai watch list counter. Right? So, tak ambil K1. Right, so untuk K1 ni cantik lah. Sepanjang 3 tahun dia relax kat bawah, tiba-tiba dia buat comeback kat sini. Ini dia bukan comeback, dia macam seolah-olah permulaan kenaikan. Okay, untuk topik permulaan kenaikan saya akan cerita nanti the next video. Tapi dia ada lagi extra kita kena study. So kita tak boleh tengok dekat chart analysis ni history dia yang lama-lama, jadi kita kena tengok pakai platform lain. Tapi jangan risau, benda tu percuma juga. Saya tak akan minta anda buat bayaran untuk sebarang pembelian platform. Okey, ni kita boleh jadikan sebagai counter watchlist sebab dia bermula dari bulan April. Okey, nampak naik, mencipta new high dan tak pernah turun di bawah paras kenaikan. So kita ambil dia sebagai watchlist counter. Okey, Binacom. Alright, so Binacom tak apa cantik Okey kenapa saya kata tak apa cantik? September dia mula naik, then dia cipta new high. Okey. Dia nampak naik. Yang kedua dia cipta new high dan lebih daripada 3 bulan dah tak cipta new high. Itu dah tak menarik dah. Lepas tu dia turun di bawah paras kenaikan dan dia pernah sentuh di bawah paras kenaikan. Lagi dua benda yang tak cantik berlaku dekat situ. Daripada segi markah dia hanya 1/3 saja. So fail lah. So kita tak ambil EG masing. EG ni pun datang daripada atas. Okay. So saya tak apa gemak counter yang datang daripada atas. Sebab apa? Macam mana nak cakap macam mana saya nak bagi anda faham? Tapi itulah, bila benda ni public, faham tak? Saya ada benda-benda yang saya terhad untuk saya cerita. Okay. Tapi seolah-olah macam ni lah. Dia dulu harga mahal, dia sedang dilepaskan. Tiba-tiba buat comeback. Kita tak yakin dia akan boleh pergi balik pada harga yang lama. Sebab kecuali macam mana nak cakap silap cakap kena dakwah. Okay, tak apalah. InsyaAllah bagi saya ruang dan masa, saya akan cerita lebih detail kenapa saya kata counter daripada atas tak bagus, counter daripada bawah bagus. Sekarang ni anda ingat je kata-kata saya. Okay. Orang yang daripada bawah, maksudnya ini bukan cerita pasal graf, kita cerita pasal manusia. Manusia kalau dia datang daripada bawah kan, atas usaha dia sendiri, atas tindakan dia, dan dia berjaya, dia naik. Okay. Compare dengan seorang anak orang kaya, memang mewarisi harta, tiba-tiba berbelanja boros kan, tak reti nak kontrol duit dan akhirnya papa ke dana. Contoh, ini saya buat andaian. Kemudian cuba untuk comeback balik. Anda bandingkan dua benda itu. Okay? Nanti saya cerita lebih detail. InsyaAllah bagi saya ruang dan masa untuk cerita benda-benda yang rahsia, yang kenapa saya kata yang ni tak bagus, yang ni bagus. Ada benda yang saya tak boleh cerita secara detail terbuka. Okay? Just ingat saja. Counter yang datang daripada bawah naik, cantik. Counter yang memang datang daripada atas, nak buat comeback, kurang cantik. Ingat yang tu je dulu. Boleh nak? Binacom EG masing. Sama juga. Datang daripada atas, naik. Okay. So, boleh kita nak ambil counter macam ni.
Tapi nanti hampa akan tahu lah apa akan jadi. Okay. So untuk intraday, untuk short term boleh lah kot. Tapi nak buat macam, yalah kita bila beli counter, dalam kepala otak kita fikir apa? Hang turun macam mana pun nanti hang akan naik. Selagi aku tak jual, rugi adalah rugi di atas kertas sahaja. Faham tak? Itu mentaliti kita as a trader saham. Jadi bila orang berfikir macam tu, dia akan simpan lama. Bayangkan kalau dia beli harga RM1.6, harga RM3, dia simpan tak? Dia simpan. Okay? Jadi bila disimpan ni, contohnya orang-orang yang macam mana yang simpan? Selalunya retailer-retailer biasa yang simpan. Jadi bila dia simpan, susahlah nak naik. Melainkan dia dah lepas, baru dah boleh naik. Tak faham. Susah, macam saya kata tadi, susah saya nak explain benda-benda yang rahsia, dan benda ni saya yang cari sendiri. Bukan saya kedekut ilmu nak cerita, tapi macam mana nak cakap, benda ni adalah tak boleh cerita sebenarnya. Tapi saya cuba nak bagi anda faham. Okey, contoh anda beli counter, saya cerita sikit lah. Contoh anda beli counter sekitar harga ni RM1.39. Turun anda jual tak? Tak jual. Okey, maksud dia sampai 905 tambah lagi, bawah tambah lagi. Selalunya apa yang orang buat, dan saya tak ajak perkara tu. Saya tak ajak averaging average lah. Saya tak ajak perkara-perkara macam tu. Tapi normally bila orang simpan daripada 5 tahun lepas, then sehingga hari ni turun, adakah dia jual? Tak. Dia takkan jual, dia tunggu naik balik. Ramai tak yang buat tu? Ramai. Jadi contoh kita panggil ni Jerung, dia yang kontrol. Tu yang payah nak cerita tu. Okey, silap sebut. Ke dalam lah cerita dia. Okey, so tak apalah. Jadi saya cerita orang biasa, saya tak mahu cerita Jerung. Orang biasa, kita retailer takkan jual kalau turun. Susah lah nak cut loss. Dalam 100 orang, mungkin 12 orang, 15 orang saja yang cut loss. Yang lain takkan cut loss. Sebab kepala otak dia fikir, turun macam mana pun nanti dia akan naik. Turun macam mana, rugi macam mana pun, selagi aku tak jual, itu bukan rugi aku. Faham tak? Jadi senang cerita macam ni, selagi dia tak naik lebih daripada hal, susah nak naik. Faham tak? Nilai yang dipegang oleh individu ataupun retailer lebih banyak daripada nilai yang Jerung pegang. Okey? Yalah, daripada dulu sampai sekarang, ingat dah boleh cover ni? Belum boleh cover lagi dengan retailer. Sebab tu saya kata daripada bawah lebih bagus, dan dia mula naik itu lebih cantik. Kalau datang daripada atas, dia cuba comeback ni, boleh cubalah saya kata. Saya tak masuk dalam watchlist, tapi apa yang saya kata boleh cuba. Hektar. Alright, hektar ni dah lah sebelum ni ongok-ongok je, tiba-tiba datang bulan Mei dia jadi macam ni. Okay, so sama jugalah saya punya pendapat bahawa counter ni dia bukan datang daripada bawah, so dia datang daripada atas. Dan dekat sini kena tengok juga. Okay, tak ada speed share. Okay, so boleh lah kalau dah tak ada sangat counter, kita boleh ambil pilih counter ni. Sebab daripada segi chart, okay, memang kurang menarik. Maksudnya macam mana perangai chart ni, itulah perangai trader kat dalam ni. Itulah perangai si Jerung ni kat dalam ni. Okay, macam mana nak cakap? Susah sikit saya nak cerita benda-benda macam ni. Okay, so nampak panjangnya ke bawah, naik balik. Okay, gap upnya, gap downnya. Okay, cucuk je turun balik. So signal pun susah nak nampak actually. Signal pun susah nak kesan dekat counter-counter macam ni. InsyaAllah lama-lama anda akan faham lah. So anda kena study banyak, kena rajin lah, kena rajin. Okay, GOB, rajin study, rajin pilih counter, rajin masuk buat pembelian. Anda akan dapatlah sesuatu. Ni nampak macam menarik. Tapi dah terlewat sikit lah. Okay, kalau saya kategorikan counter ini sebagai permulaan trend, saya kena tengok lagi history dia macam mana. Okay, so saya mungkin kena pergi dekat saham ke. Okay, nak tengok lagi history. Alright, so ini cantik counter ni.
So boleh dijadikan watchlist. Cuma harga dia lah dah 60 sen. Kalau saya akan suka collect sekitar harga macam ni 3 kupang, 4 kupang, macam ni syok lah. Okay, sebenarnya kaunter ni cantik lah. Cantik pada ketika 2 kupang dulu. Pada ketika dia breakout ni, breakout yang high ni, masa ketika ni cantik. Masa tu saya tak tengok lagi. Okay, ni baru saya tengok. Alright. So, boleh diletakkan sebagai watchlist untuk kita entry dia sebagai second wave. Nanti saya akan ajak anda elite wave pula. Okay. Macam mana kita nak tahu ini first wave. Dia turun untuk second wave. Dia naik untuk third wave. Okay. So, boleh dijadikan watchlist. Mungkin kita dah nampak counter ni untuk topik elite wave. Faham tak? Apa tu nama dia? GOB. Okay, kita ambil sebagai watchlist. Asia apply. Asia apply pun nampak macam best juga ni. Saya terus ambil, saya cakap banyak sebab dia datang daripada bawah, dia naik. Saya terus ambil dia. Nanti saya akan kaji balik back history dia macam mana. Bukan back history yang lama. Okay, terus saya ambil. Kadang-kadang kalau counter macam ni kan, saya akan buat G1. So saya akan letak good counter tapi pilihan utama. Okay, QES. Usually kalau anda study hari-hari anda cuba buat pembelian, sekali anda tengok pun dah. Faham tak? Dah. Tak payah dah. Okay. JT Asia. Okay, JT Asia pun by the way, bagi saya tak berapa cantik lah sebab dia punya volume start daripada sini. So, dia dah pernah turun sekali di bawah paras kenaikan. Bagi saya, tak cantik dah. Okay, ni pun saya nak bagi rahsia lah satu. Kenapa saya kata dia turun di bawah paras kenaikan dah tak cantik? Kan? Contoh dekat sini, Jerung masuk, beli. Then, normally untung dia akan jual lah. Jual. So, kalau dah turun balik di bawah paras 465, okay, maksudnya di bawah paras Jerung beli lah. Takkan dia nak simpan lagi, cik oi. Yang menaikkan ni siapa? Contohlah, makhluk A yang buat naikkan ni. Tiba-tiba turun sampai bawah. Adakah makhluk A ni nak simpan lagi counter ni? Jawapan dia tak. Saya bagi jawapan terus. Jadi sebab tu saya kata counter tu tak bagus bila dia turun di bawah paras kenaikan. Dan kita kena tahu paras kenaikan tu, macam mana kita nak kenali paras kenaikan tu daripada segi volumenya. Right? Dapat lah? Okey, akustik. Silap. ACOS. Alright, counter yang terakhir. Dah lah dia main ke atas. Main turun bawah, cuba nak buat comeback. Tiba-tiba dekat sini. Yang ni counter yang saya tak suka lah. Dia naik, tiba-tiba dia turun balik bawah. Dia turun balik di paras mula. Nampak sangat dekat situ. Dia naik, kacau kepala orang. Okey, orang ikut beli. Dia jual, habiskan. Dia jual dan turun balik ke bawah. Dia tak ada dalam ni. Dia tu siapa? Makhluk A tadi tu. Okey? Boleh dapat lah. Okey. Saya rasa tadi macam saya dah buat dah. Terlalu panjang 25 minit. Dan saya rasa alamak tak habis lah. So, bila tak habis, saya rasa macam tak komplit lah. Macam tak puas hati je kan. So, saya kena habiskan. Okay. So, nasihat saya anda kena study benda-benda macam ni. Okay. Dan sampai satu tahap nanti contohnya, anda dengar Nation, tahu dah. Dengar Vision, tahu dah. Dengar JCY, tahu dah macam mana. Sampai tahap macam tu. Okay. Dulu saya macam tu lah. Okay. Itu satu. Yang keduanya, orang akan tanya nanti, ni setiap hari ke nak setiap berapa lama ni nak scan counter ni? Gagak pula lah. Okey. Dia terpulang. Terpulang kepada anda. Adakah anda nak study setiap hari pun boleh? Setiap 2 hari pun boleh? Setiap 5 hari pun boleh? Terpulang. Lagi banyak kali anda buat, lagi cepat cakap. Faham tak? Okey. Saya kira ni nak buat waktu bila? Pagi ke petang ke malam? Terpulang. Tapi nasihat saya malam lah. Lepas market tutup. Okey. Tak ada lagi soalan. Tak ada lagi tanya, ini bila nak scan counter ni? Bila kita nak buat filtering? Setiap hari ke? Macam mana ke? Sepatutnya tak perlu tanya soalan itu. Orang yang belajar dengan saya akan ajak supaya jangan tanya soalan-soalan mengaut.
Tanya, ada ke patut tanya. Ni bila nak scan kaunter ni? Ikut empah lah nak scan bila pun. Betul tak? Nak scan ke, tak nak scan ke? Nak cepat pandai, saya kata, buat. Kalau tak buat, mana nak dapat? Faham tak? Boleh lah. So, kena buat lah tiap-tiap hari dulu. Esok, dia dah cekap dah. Dia tengok je nama kaunter, dia tahu dah graf macam mana. Sebab tu saya kata, kena kerap buat. Okey? Contoh, mai kat sini. Okey, macam saya lah. P-Trans. Saya tahu dah. Dia punya trend macam mana. Kita tak payah tengok graf, kita dah tahu dah trend yang macam mana. Kita ingat dah. Sebab tiap-tiap hari tengok. Mungkin 2 hari sekali tengok. Jadi kita dah hafal dah benda tu. Okey. Dia macam mana pun kena buat kerap. Ni baru topik pemilihan kaunter sehingga ke topik pemilihan kaunter yang uptrend. Belum lagi kita pergi ke topik pembelian, teknik pembelian, indikator. Banyak lagi tuan-tuan. Jangan kalut, relax. Okey. Nak belajar hari ni bukan nak habis esok. Ilmu tak akan habis. Okey. Assalamualaikum.